Cido. Oke, udah sudah coba sudah. Dengar. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan pada Kejuri dan semua murid di murid yang ada bukan suara suara Ada suara sih dulu, tapi ada suara tapi dia terputus-putus. oh tidak putus yang Oke. Oke, maaf ada masalah sedikit. suara saya dengar
Hello, boleh dengar suara? Oke, sudah Cigu. Jelas sudah Kak Cigo? Jelas sudah. Oke. Jadi saya mulai. Selamat petang semua. Tulisan Basyu atas salah lain yang tidak berapa baik tadi. Jadi sepanjang teman ini sehat semua bagi respon sesi yang bercakap. Boleh Kak murid-murid? Boleh. Oke. Siapa nih? Oke, baru sudah respon. Supaya ini Google Meet bukan cikgu seorang saja, tapi ada balak lah. Jadi kerja kelas pada ini. Sebelum kita cikgu mau tanya dulu, apa yang kita belajar sebelum ini? Yang lah, Boleh juga. mungkin ada yang apa yang kita saja pun ada. Masih Syafini kan? Oh, Syafini. Boleh cakap Syafini. Apa yang mau tahu lah apa saja yang harus kita sampaikan. Atau share. Kita kasih share nih. Juga nampak di sini dulu. Apa yang kita belajar masa bersama dengan Cikgu Asta. Nanti ada yang respon tak? Cigu Zina, ada pelajar cakap masih putus-putus lagi suaranya, orang bilang. Jadi mungkin orang tidak dengar pertanyaan daripada Cigu Zina lah. Oke, oke. Jadi saya masih jelas yuk. Atau masih putus-putus kasih. Putus-putus lagi lah. Salah ada nilainya. Saya lain juga masalah lain. Terus Kak Cigo. Oh, tidak jelas. Terima kasih yang respon. Tidak respon ada di Masih lagi sekat-sekat Cigu. siapa? Masih lagi sekat. Tersekat-sekat. Tidak jelas.
Ya, Oh, Cigu. masih lagi. Masih lagi. Suara Cigu masih putus-putus. Kamu dengar? Oke, sudah Cigu. Oke, sudah jelas. Ya, jelas sudah. Asal Cigu bentang, nanti kamu respon terus. Oke, soalan Cigu yang tadi tuh kita teruskan lagi lah sebelum Cigu mula untuk perkongsian pada hari ini. Cigu mohonlah siapa-siapa yang boleh kongsi apa yang dia belajar. Kita imbas kembali pembelajaran lalu. Siapa yang mau cobalah? Atau Cigu panggil nama yang ada di sini. Apa yang Cigu Asnita sampaikan? Ataupun Cigu panggil, Cigu minta Sharon. Sharon bolehkah? Apa yang coba kongsi semula apa yang sedikit saja apa yang Cigu Asnita sampaikan masa kelas tambahan sebelum ini. Dengar juga semua? Dengar? Oh, si Sharon tidak ikut. Terima kasih Sharon. Oke, kalau begitu mungkin Cigu tengok dulu siapa. Si Janjana. Bolehkah Janjana? Kongsi. Sikit saja apa yang kamu faham. Kamu ingatkan ada si Sharon tidak ikut. Oh, oke, Juga. oke. Cikgu. Oke, Jana. Dipersilakan. Oke. Tuh, tuh hari kita belajar soal kata nama. Oke, kata nama. Lagi terus saja. Kata Oke, nama. Oke, terus saja. Oke, oke. Kata nama kata nama cikgu terbagi kepada 3. Ada kata nama am, kata nama khas, dan kata ganti nama. Kata Semua nama. Sebenarnya banyak itu kata nama tuh. yang Oke, hari terus kita belajar gitulah. Oke. Apa yang kau Oke, kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama kan? Ya, Oke, apa maksud itu kata nama tuh? Masih ingat lagi ke apa maksud kata nama? ingat-ingat. Apa maksudnya? Coba terangkan sedikit. Kata nama am
perkara yang merujuk kepada sesuatu secara umum sifatnya. Oke, contoh-contoh. Bagi satu contoh saja. Contohnya cikgu, masjid, sekolah. Oke. Oke, bagus Jana. Oke, itu sajalah kan dulu. Oke. Oke. Cikgu minta yang lain pula selain kata nama. Oh, Oke. Cikgu Asnita, betul kan itu apa sih Jana? Tepat kan Cikgu Asnita? Betul lah kok, tapi ada tapinya, tapi susah mau dihurai. Oke, tidak apa nanti Oke, ada sudah, juga. oke. Oke, boleh sudahlah kan Cikgu. Ada sudah dorang tahu Iya. sikit-sikit lah kan apa itu kata nama. Ada lagi Iya, satu ada lagi satu selain kata nama tuh kita Cikgu Asnita ajar. Siapa yang boleh coba jawab selain kata nama? Jangan dulu lah si Jana. Bagi kita bagi peluang orang lain pula yang hadirlah masa Google Meet. Cikgu mau sebut juga kan nih, panggil juga. Nah, jadi terpaksalah Cikgu panggil nih siapa-siapa kan? Si Johnny. Si Johnny, boleh kah Johnny? Apa lagi selain kata nama kita belajar tuh topik lain, Cikgu Hasnita ajar. Mana sudah si Johnny? Oke, si Johnny tidak ikut sampai habis. Tidak ikut. Oke, terima kasih ya Jana tadi sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan yang ada di sini. Jadi minta si Jana juga lah apa lagi Jana selain kata nama kata nama. Dia punya tajuk besar. Kata nama kan yang Cikgu Hasnita ajar ada lagi satu. Kata adjektif. Apa itu kata adjektif yang kamu paham masa Cikgu ajar? Yang sedikit sajalah bagi supaya ini kita ulang imbas kembali pembelajaran lepas. Kata adjektif adalah kata sifat. Oke, contoh lah bagi satu contoh. Putih, comel. Oke, putih warna kan? Ya. Oke, bagus Tahnia. Tahnia Jana. Oke, jadi kita boleh teruskan sudah dengan topik pada hari ini. Jadi Cikgu harap ada komunikasi dua hal lah antara Cikgu dengan kamu lah. Ada juga Cikgu Juari, Cikgu Asnita, dan Cikgu Juari dan Cikgu Asnita boleh tambah juga lah masa saya sampaikan ataupun kongsikan pada hari ini. Oke, semua nampak slide yang Cikgu paparkan? Mohon respon. Nampak atau tidak? Nampak cikgu. Oke, nampak. Oke, sejana saja kan yang ada di sini. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kata sendi nama. Oke. Untuk kata sendi nama ini, Cikgu rasa kamu sudah belajar nih sebelum ini. Betul atau tidak? Mungkin dalam masa sekolah rendah ataupun masa tingkatan 1 hingga 3. Kamu sudah belajar. Jadi hari ini Cikgu akan kongsikan semula dan cara Cikgu kongsikan senang saja dan tidak susah jugalah untuk kamu faham. Oke, boleh dengar juga semua? Boleh dengar? Dengar cikgu. Oke, dengar. Oke, si Jana saja pula ini yang bersuara. Kenapa ini? Oke. Objektif pembelajaran. Oke, hari ini
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan maksud kata sendi nama dengan baik. Yang kedua, menyenaraikan dan menerangkan 19 kata sendi nama dengan betul. Mesti kamu mahu tahu kan apa semua kata sendi nama yang ada. Yang ketiga, membina ayat daripada 19 kata sendi nama yang telah dipelajari dengan tepat. Okey. Apa maksud kata sendi nama? Kata sendi nama ni perkataan yang menghubungkan frasa nama dengan frasa lain. Ni satu perkataan menghubungkan frasa nama dengan frasa lain. Contoh ayat. COVID-19 ini bermula dari negara China. Okey. Kita tengok tu dari dia menghubungkan perkataan COVID-19 ini kan bermula dengan negara China. Dia menghubungkan perkataan tersebut. Frasa COVID-19 frasa nama. Negara China frasa nama. Okey, semua sudah tahu kan apa itu frasa nama? Boleh respon kah? Semua mungkin mesti sudah belajar kan apa itu frasa nama? Cepat kah cikgu bercakap? Enggak, okey juga cikgu. Okey, jadi semua boleh ataupun fahamkan apa itu frasa nama? Faham kah Jannah? Faham cikgu. Faham ya. Okey, yang lain? Frasa nama kata utama dia mesti ada kata apa? Kata apa? Kata nama, kan? Okey. Jadi yang cikgu bagi maksud tadi, fahamkah setakat ini? Cikgu tidak dapat tengok di ruang chat sebab cikgu guna handphone. Laptop cikgu ada masalah kamera. Jadi cikgu tidak nampaklah siapa yang tidak faham. Jadi boleh terus respon kalau tidak faham. Faham juga yang lain-lain? Maksud kata sendi nama? Setakat ini yang saya cakap. Tidak respon. Boleh dengar suara cikgu? Boleh? Okey, boleh. Okey, tidak dapat cikgu teruskan lah. Cikgu anggap kamu faham lah. Okey, sebab tiada yang respon, ada si Jana boleh kan? Okey. Boleh cikgu. Boleh kan? Berdasarkan tata bahasa Dewan edisi baharu. Kita tengok ni kata sendi nama maksudnya perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Jadi kata sendi nama ini mesti berada di hadapan frasa nama. Sebagai contoh, dari negara China. Negara China itu frasa nama yang merujuk kepada China tu tempat kan? Okey. Setakat ni faham sudah maksud kata sendi nama? Faham cikgu. Okey, faham. Kita tengok pula. Kalau kita tengok dari segi latar belakang ini slide, kita tengok jambatan kan tadi. Jadi kita tahu lah itu kata menghubungkan frasa nama dan frasa lain. Kita tengok. Okey. Kita tengok kata sendi nama yang ada. Di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, sejak. Okey, cuba lagi seorang cuba kamu sebut ni contoh ni kata sendi nama. Siapa yang boleh cuba baca? Okey, siapa yang mau cuba? Cuba baca saja. Ada yang mau cuba?
mana suara nih? Mana sudah yang lain nih? Ada lagi ke nih? Dengar suara? Saya lo cikgu. Apa nih? Dengar Kak? Dengar Ya. juga. Baca aja. Dengar. Oke, baca saja. Oke. Oke. Seperti Oke. akan, Oke. oleh, hingga, antara, untuk, dengan, dalam, sampai. Oke, terima kasih Jana. Oke, terima kasih Oke. Jana. Oke. Kita tengok pula nih macam mana penggunaan kata sendi nama di. Kata sendi nama di digunakan untuk menyatakan tempat. Kalau kita tengok contoh ayat, Cikgu Azman tinggal di Perak. Tempat kan? Perak. Oke. Yang kedua, Ibu Amira bekerja di klinik kesihatan Tongod. Tempat di mana klinik kesihatan Tongod. Menggunakan kata sendi nama di. Yang ketiga, rumah Natasha terletak di belakang rumah Siti. Oke, kita tengok. Belakang rumah Siti pun tempat. Oke, setakat ini kata sendi nama di, faham? Murid-murid? Faham juga? Faham cikgu? Nah, sejana saja pula ini. Mana yang Saya dah tulis cikgu, huruf cikgu saja. apa? Saya cikgu. Mana ini? Yang lain beranilah sikit. Lama sudah kita tidak jumpa kan? Pahamkah tidak yang lain? Si Jana siapa lagi tadi tuh yang respon? Oke, Jana. Dan yang lain. Paham juga kan? Penggunaan kata sendi nama di? Faham cikgu? Oke, itu Paham. menyatakan tempat. Oke, terima kasih. Kata sendi nama ke. Penggunaan untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Nah, di mana tempat yang kita mau tuju? Oke, contoh ayat. Mastura akan pergi ke Sandakan pada bulan hadapan. Di mana Mastura akan pergi? Ke Sandakan. Ini tempat mana yang kita ingin tuju atau arah yang ingin kita tuju, kita akan guna kata sendi nama ke. Nomor 2, oke. Contoh ayat yang kedua. Kamu hendak ke kedai atau ke pasar? Kita tengok tuh. Kamu, ini di mana tempat yang dia tanyakan? Di mana dia hendak pergi? Ke kedai atau ke pasar? Yang ketiga, Akmal pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Okey. Faham atau tidak ini kata sendi nama ke? Faham cikgu? Murid-murid, faham. Okey. Kita teruskanlah kan slide seterusnya. Ini sekadar kita ulang kaji lagi sebab mungkin kamu sudah belajar sebelum ini. Sekurang-kurangnya kamu ingat semula apa itu contoh-contoh kata sendi nama. Okey, jadi ini ada di kita lagi. Kita tengok ini kata sendi nama dari. Okey. Kata sendi nama dari penggunaan untuk menunjukkan arah. Okey, arah. Contoh. Pencuri itu masuk ke rumah Meling dari pintu belakang rumah. Okey. Tempat. Cikgu Rahmat berasal dari Sabah. Itu menunjukkan tempat. Masa. Azim menunggu kawannya dari pukul 8 pagi tadi. Okey, setakat ini cikgu rasa kalau kamu tengok ni contoh ayat, kamu akan faham penggunaan kata sendi dari. Faham atau tidak yang ini?
kata sendi nama dari. Paham cikgu. Oke, terima kasih ya yang respon. Yang lain respon juga. Nanti cikgu sama Sujana saja. Ya. Pahamkah yang lain? Yang lain pahamkah? Paham. Oke, terima kasih yang respon. Terima kasih. Oke, kata sendi nama daripada. Kita tengok nih, kata sendi nama daripada. Oke, sebelum itu cikgu lupa ingatkan, mesti kamu ada buat catatan lah sikit-sikit. Ada pen, ada buku kan? Masa cikgu bagi penerangan nih. Kamu ada catat, jangan tengok saja, tapi kamu mencatat juga. Oke, yang pertama ni penggunaan kata sendi nama daripada. Tempat datangnya sesuatu. Oke. Aminah menerima hadiah itu daripada kakaknya sempena hari lahirnya. Jadi hadiah itu daripada siapa? Kakaknya. Oke. Kan? Oke, yang kedua, asal kejadian sesuatu benda. Baju batik yang dipakai oleh Kasim diperbuat daripada benang sutera. Nah, dari mana itu baju batik? Macam mana kan? Dari mula asal baju batik itu dari mana? Jadi dari benang.
Cikgu Azrina. Hello? Boleh dengar suara? Boleh. Yang tadi kamu dengar kah suara Cigo? Soila. Terputus tuh Cikgu. Oh, putus-putus lah. Nanti saya shock sendiri pula tadi. Terputus Cikgu. Ya. Iya, dia memang terputus. Lebih kurang 5 hingga 8 menit kali itu. 5 hingga Rasanya 8 menit. Oh, jadi sampai mana sudah yang sempat tadi? Sampai kata sendiri nama daripada sempatkah tadi? Kah tidak? Apa tuh? Yang tadi kata sendiri nama daripada sempatkah tadi? Sempat. Oke, itu sempat yang ada Tadi. petak-petak banyak tuh. Oh, yang Itu itu sempat sederhana. kan? Yang Itu saya sempat. tanya-tanya adakah? Dengarkah yang saya coba tanya? Enggak, Cikgu. Oh, patutlah diam-diam. Nanti itulah kamu kena respon lah, Enggak, sebab Cikgu. supaya Cigu tahu lah, Cigu satu orang saja ataupun tidak bagus lain. Tolonglah respon. Masih Cigu keluar tadi. Oke. Kita teruskan lah. Cikgu Azrina tiada suara. Kak masih dalam proses persediaan. Tidak dengar suara. Saya lupa pula. Oke, tadi saya yang tidak to on mic pula. Oke, dengar silakan suara saya. Cigu.
Dengar sudah. Ada sudah. Minta maaf lah tadi ada masalah technical, saya lupa pula on mic. Jadi kita teruskan kepada kata sendi nama kepada. Okey. Menyatakan sasaran. Penggunaan kata sendi nama kepada menyatakan sasaran. Okey, contoh ayat. Sijil kelas terbaik itu telah diberikan kepada kelas 3 analitis. Okey. Kepada siapa kan? Kelas 3 analitis. Yang kedua, menyatakan pecahan. Sebagai contoh, peserta kem motivasi itu telah dibahagikan kepada 8 kumpulan. Nah, kita tengok ada pecahan di sana, dibahagikan kepada 8 kumpulan. Seterusnya, menyatakan perubahan keadaan. Suhu pesakit itu telah meningkat kepada 39 darjah Celsius. Ada perubahan. Kita gunakan kata sendi nama dan perubahan keadaan. Okey. Semua faham juga apa yang cikgu sampaikan, kata sendi nama kepada? Cuba respon. Faham cikgu? Okey, terima kasih Jannah. Okey, saya teruskan kepada kata sendi nama pada. Okey. Menunjukkan keterangan waktu. Kelas tambahan bahasa Melayu akan diadakan pada pukul 2.30 petang. Okey. Bila kan menunjukkan keterangan waktu bila akan diadakan. Selepas kata ada, kita tengok ni wang itu ada pada kakak. Kita kena tengok juga ni, ikut ayat yang kita bina. Wang itu ada pada kakak. Buku teks itu ada pada Amran. Okey. Kita tengok pula penggunaan yang ketiga. Menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Lukisan itu dilekatkan pada dinding. Okey, di mana lukisan itu dilekatkan? Dilekatkan pada dinding. Okey, setakat ini semua faham juga? Faham cikgu? Okey, terima kasih. Terusnya kita tengok ini. Kata sendi nama bagi. Ingat nih, walaupun cikgu bagi begini santai-santai saja, sendi bagi menunjukkan tujuan sesuatu itu dilakukan. Tujuan. Contoh ayat. Kelas tambahan bahasa Melayu dijalankan bagi membantu murid-murid menguasai sesuatu topik dengan baik. Apa tujuan kelas tambahan bahasa Melayu dijalankan? Tujuannya adalah untuk membantu murid-murid menguasai suatu topik dengan baik. Jadi, kata sendi nama yang digunakan adalah bagi. Okey, ini kata sendi nama bagi, faham juga? Faham cikgu? Okey, bagus. Nah, ada lebih sudah dari satu orang. Baguslah, macam cikgu rasa ramai orang. Tadi macam cikgu sama si Jana sejak. Okey, sekarang kata sendi nama demi. Demi, okey. Yang pertama penggunaan kata sendi nama demi menunjukkan maksud tujuan. Lihat, penduduk kampung mesti bersatu padu demi kemakmuran kampung. Kenapa penduduk kampung mesti bersatu padu? Supaya kampung makmur kan, makmur. Demi tujuan. Okey, yang seterusnya penggunaan kata sendi nama demi digunakan sebagai unsur penegas. Penegas. Di depan tu demi tu. Kata sendi nama demi. Contoh. Demi Tuhan. Aku tidak akan mengulangi perbuatan terkutuk itu. Penegas. Kan demi Tuhan. Ada di sana. Seterusnya. Kata sendi nama demi digunakan dalam ungkapan untuk melahirkan makna urutan atau sekumpulan. Urutan atau sekumpulan. Kita tengok contoh. Kalau urutan. Jala itu disusun di rak satu demi satu. Itu ada makna urutan di sana. Kalau contoh yang seterusnya kita tengok. Mereka bergerak ke dalam dewan kumpulan demi kumpulan. Nah, itu sekumpulan. Kamu nampak sudah? Kan? Apa maksud
respon. Cikgu putus-putus suara cikgu. Cikgu Suara putus-putus. nah, sekarang Cikgu, Masih lagi. harap cikgu tidak kuat. di apa yang respon? Tidak paham kah? Siapa itu yang respon? Dengar sudah kah? Oke, dengar sudah cikgu. Oh, Gini. oke, dengar cikgu. Oke, dengar sudah. Terima kasih yang respon. Jadi paham Oke. juga kan sendi nama demi? Paham. Oke, bagus. Tahniah yang respon. Kita tengok lagi. Oke. Oke, kita tengok kata sendi nama tentang. Kata sendi nama tentang. Penggunaan kata sendi nama tentang. Maksud perkara atau hal yang dilakukan. Nah. Contoh ayat. Saiful dan Ashraf berbual tentang permainan bola sepak yang sangat mereka minati. Dorang berbual tentang permainan bola sepak yang sangat mereka minati. Oke, ini fahamkah? Yang ini tentang. Suara cikgu jelas kah? Jelas cikgu. Oke, paham. Oke, terima kasih. Kita tengok pula kata sendi nama sejak. Menunjukkan waktu atau masa. Waktu atau masa. Contoh ayat. Sejak Atika kehilangan ayahnya, dia asyik termenung di dalam kelas. Nah, masa kan menunjukkan waktu atau masa. Nah, bila Atika kehilangan ayahnya, dia asyik termenung di dalam kelas. Sejak ni menunjukkan waktu atau masa. Nah, bila nih sejak Atika kehilangan ayah. Oke, ini pun paham kan? Mudah kan? Kamu paham? Iya cikgu. Paham kah? Jelas Paham. kah suara cikgu? Sekarang tenggelam. Oke, sejana saja boleh. Oke, terima kasih. Tenggelam sudah suara. Sekarang macam mana? Jelas? Oke, sudah. Baru oke. Oke, terima kasih. Oke. Kita tengok pula kata sendi nama. Seperti laksana. Penggunaan kata sendi nama menunjukkan perbandingan. Contoh ayat. Pasangan mempelai itu bagai pinang dibelah dua, sama-sama cantik kan? Oke. Bagai pinang dibelah dua. Perbandingan. Dibandingkan dengan pasangan mempelai dengan pinang yang dibelah dua. Bagai. Umpama kan? Oke, itu faham kan? Cikgu rasa kamu faham ini. Faham kah? Dengarkah suara cikgu? Dengarkah? Dengar cikgu, paham? Halo? Halo. Oke. Kenapa itu? Mengelamun? Jangan mengelamun. Atau putus-putus kah suara cikgu tadi? Enggak, oke juga. Putus kah? Oke, oke juga. Sudah. Oke, oke, cikgu teruskan. Kata sendi nama akan. Di hadapan. Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia. Dan didahului dengan kata adjektif. Nah, akan ini dia berada di hadapan kata nama atau frasa nama. Coba kita dengar contoh ayat. Tidak. Munirah. Apa Tidak yang tidak itu? Apa? Tidak jelas? Tidak jelaskah? Kan putus-putus lagi kah suara? Jelas cikgu. Oke, jelas. Contoh ayat, Munirah rindu akan ibunya, rindu. Didahului dengan kata adjektif kan? Apa itu kata adjektif di sana? Coba bagi tahu cikgu, beritahu cikgu mana kata adjektif di sana. Rindu akan ibunya yang berada di kampung, kan? Kalau sayang akan, kita mestilah cinta akan negara. Contoh ayat yang lain.
cinta akan negara. Aminah sangat sayang akan ibunya. Ada kata adjektif, kemudian ada kata sandi nama, akan terusnya kata nama atau rasa nama. Fahamkah? Fahamkah tidak? Paham cikgu. Oke, respon dulu. Fahamkah? Oke, paham. Yang lain fahamkah itu? Macam si Jana sejak dari tadi lagi. Oke, tidak apa cikgu terus sejak. Oleh. Oke, banyak nih kamu sabar sejenak, sebenarnya sedikit lagi nih. Kata sandi nama oleh menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif. Kita tengok hubungan pembuat dalam ayat pasif. Sudah dilakukan. Ayat sarapan itu disediakan oleh ibu. Ini kamu paham kan? Biasanya ayat pasif dia ada penggunaan oleh. Ini oke, terus mau maksud sebab. Malina tidak turun tidak turun ke padang oleh sebab hujan. Oke, yang ini kamu fahamkah? Yang kata sandi nama oleh. Paham cikgu. Oke, terima kasih. Kita teruskan lagi kepada kata sandi nama hingga atau sampai. Penggunaan dia bermaksud perihal peringkat dan had masa. Contoh ayat. Dengan hingga kamu abaikan saja yang ada di screen kamu ya, jangan tengok tuh yang tidak berkaitan, abaikan saja. Oke, cikgu rasa ini kamu paham ini, kata sandi nama hingga atau sampai. Fahamkah? Paham. Belum paham yang ini. Jangan putus-putus lagi. Sini putus lagi. Macam putus-putus tadi. Oh, sekarang? Okey sudah. Oke, sudah. Oke, paham juga kan tadi? Paham cikgu. Oke, terima kasih. Oke, sudah habis nih. Oke. Kata sandi nama antara dan dalam. Ini yang banyak betul kamu buat silap. Kita tengok nih betul-betul. Apa ini kata sandi nama antara? Kata sandi nama antara dan dalam. Penggunaannya lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Tiada jarak atau ruang. Kita tengok nih, Zakia contohnya. Kamu tengok nih, Zakia pasti bertutur dalam bahasa Melayu. Tidak ruang atau jarak. Yang dalam sejuk tuh, kalau di dalam peti sejuk, kalau di dalam itu yang berguna di dalam peti sejuk, jangan kamu guna. Itu dalam peti sejuk. Di dalam. Itu paham kan? Paham? Suara cikgu jelas juga? Atau Jelas, putus-putus? Okey juga. Oke. Ayat yang kedua. Persahabatan antara Syahidah dan Amani masih Macam berlanggar tadi, cikgu. Jelas. Ada di antara. Di antara itu, jelaskan. Di antara itu ada ruang kan? Contoh, Jana duduk di antara siapa? Sharon dan siapa lagi satu kawan sejana? Juma. Maisar. Maisara. Begitu kan? Terus lagi cikgu. Ini jarak. Putus sekejap. Putus. Masih lagi putus. Putus. Kalau Masih putus. putus-putus ya. Sekarang jelas? Okey. Okey sudah, tapi tenggelam sedikit. Tapi beda nggak?
Ah, Oke. Kan kita kata nama untuk jelas juga dengar kan. putus balik Cigo. Lagi sekarang Masih putus. juga Iya. putus gak? Iya, Cigo. Nah, sekejap. Oke. Jana, dengar kah? Halo? Dengar kah? Oke. Oh, oke. Kata sendiri nama untuk ayat derma untuk mangsa waktu sedang didik. Kenaan di sesuatu. Derma untuk mangsa bakar sedang dikutip. Derma itu dibentuk mangsa kebakaran. Oke, untuk derma untuk mangsa kebakaran. Oke, jika orang kamu boleh paham nih. Coba bila kamu tinggal saja. Paham? Atau lain, coba yang lain. Paham? Dong, Masih putus ya, Cigo? putus. Iya, masih putus. Sekarang masih Masih putus, masih. sabar saja. Oke, sekarang masih putus. Masih. Yang jelas juga jangan yang penting. Nah, terus lagi. Iya, Next. Oh, masih. terus lagi. Yang tadi Iya, jelas Cigo. juga. Udah jelas putus. Cikgu terangkan yang tadi sudah jelas. Yang tadi itu sudah. Jadi sekarang masih lagi Kak Jana putus. Dengar Kak suara? Oke, sudah. Dengarin juga. Jana, dengar kah? Oke, dengar. Yang lain-lain dengar kah? Dengar sudah, Cigo. Enggak, sudah putus. Oke, sudah. Oke. Tadi yang kata sendi nama antara dan dalam kata sendi nama untuk jelas kah? Cikgu bagi penerangan. Jelas, Cigo. Atau ada? Oke, kita teruskanlah. Oke, jangan risau ini yang terakhir. Kata sendi nama dengan. Oke, penggunaan kata sendi nama dengan bermaksud bersama-sama. Contoh ayat, Zaki ke zoo negara dengan adiknya. Jadi si Zaki pergi ke zoo negara bersama dengan adiknya kan? Zaki pergi ke zoo negara dengan adiknya. Bermaksud cara melakukan sesuatu. Contoh, mereka menerima berita kematian itu dengan sedihnya. Bermaksud cangkul. Dan yang terakhir, bermaksud perbandingan yang serupa. Sebagai contoh, warna tudung Nurul sama dengan warna bajunya. Perbandingan yang serupa.
Halo Cikgu. Halo, Cikgu Zena. Suara Cikgu tidak dengar, ah. Ya, sambil-sambil kita menunggu Cikgu Zena, yang telah hadir nanti di grup tingkatan 5 khususnya, nanti kamu tulis kehadiran di grup nanti. Oke, lepas itu bagi murid di tingkatan 1 atau 2 atau 3 atau 4, nanti tulis saja kehadiran di grup kamu. Nanti guru mata pelajaran akan maklumkan kepada kota panitia nantilah. Cikgu Nur Azrina. Oh, boleh dengar kah suara? Oh, terputus Ah. tadi. Jelas kah juga? Oh, sekarang boleh sudah kah? Oke, Boleh sekarang dengar jelas sudah. Sebentar ya, Cikgu Azrina. Tinggal berapa slide lagi ya? Oke. Sebenarnya mau penutup sudah. Oke, Tapi ada oke. latihan lagi sekejap lah, satu latihan lagi untuk terang jawab. Oke. Saya teruskan saja lah, Ciga. Oke. Oke, Ciga. Oke, minta maaf atas kesalahan sebentar tadi. Di sini tempat Ciga ini tiada elektrik, jadi ini ada masalah lain lagi. Yang tadi, yang terakhir itu, kata sendi nama dengan itu, sempatkah semua dengar? Dengan jelas. Sempat sampai situ aja tadi. Respon dulu kalau dengar suara. Dengar Cikgu. Oke. Sampai mana? Sampai sini. Sampai Tidak putus-putus. itu tadi. Oke, sampai di mana? Sampai sini tadi. Kapan? Oke. Yang mana satu? Coba baca di mana? Ataupun sampai slide ini? Slide ini lah yang Zaki pergi ke zoo. Oke.
Oh, oke. Sampai sana saja Anda dengar kah? Atau Cigo mau ulang lagi kan? Ataupun Cigo terus ke slide seterusnya? Boleh cikgu ulang tak yang ni? Atau Cigo terus, oh ulang, oke boleh. Okey, Oke, kita tengok kata sendi nama dengan, oke jelas juga kan? Cigo terus kepada yang kedua, bermaksud cara melakukan sesuatu, boleh kan? boleh cikgu. Itu? Cigo terus ke Hai. Tidak bunyi. Hai. Cikgu Nur Azrina. Oke, oke. Cikgu Azrina terkeluar dah cikgu. Oke, oke. Oke, tidak bagus lain kali sebab eh, tidak ada karan tadi. Sambil-sambil menunggu Cikgu Nur Azrina, makluman daripada Cikgu, Jumat ini nanti Cikgu akan buka link yang Cikgu Asnita hari itu. Nanti kamu ulang kaji balik sebab perkara yang paling penting yang Cikgu Julis katakan tempo hari adalah penguasaan tata bahasa. Jadi sangat penting untuk kamu ketahui perkara yang paling asas. Jadi kalau kamu tidak mengetahui perkara yang paling asas, susah kamu mengetahui yang aras yang lebih tinggi pada golongan kata dan yang di bawahnya lagi. Kalau kamu tidak paham golongan kata, susah untuk kamu paham untuk di peringkat frasa dan seterusnya. Jadi mohon untuk kamu lebih concern ataupun lebih prihatin lah. Okey cikgu. Cikgu Nur Azrina. ya Cigo. Minta maaf Cigo sebab tidak dapat ni masalah line internet ni. Dipahami Cikgu Azrina. Minta maaf lah sama juga yang hadir pada hari ini. Jadi kita teruskan lagi ke atau sebab yang terakhir ini latihan atau saya bagi saja di grup kejap sendiri ataupun saya teruskan saya juga macam mana. Saya takut pula tidak bagus lain lagi. Oke, beginilah Cikgu untuk sebab budak-budak kita ini pun dia menggunakan data. Jadi untuk latihan itu nanti boleh post di grup saja nanti. Kita minta nanti pelajar untuk jawab nanti. Oke, saya coba dulu lah. Saya coba dulu share screen sekejap lah. Imbas-imbas Oke, dulu. oke Cikgu Sementara masih Azrina. boleh lah. Tengok-tengok dulu. Oke, Oke. oke cikgu sekejap.
Oke, ini latihan pengukuhan. Nanti Ciga akan hantarlah di grup tingkat 5 lah yang ini, ataupun guru mata pelajaran akan bagi. Ini sekadar kamu tengok-tengok sajalah. Oke, ada latihan pengukuhan di sini dan jawaban, tapi jawaban tidak. Oke, kerja rumah di sini Ciga mau ingatkan kepada kamu semua. Sila bina 19 ayat daripada kata seni nama yang telah dipelajari pada hari ini. Sila buat dalam buku tata bahasa dan hantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Jadi Ciga harap kamu buatlah nih kerja rumah. Boleh ke semua? Oke, Cikgu, boleh. Dengar ke suara Ciga? Oke. Ya latihan pengukuhan tuh Ciga risau pula jadi macam tadi lagi, nanti Ciga hantar di grup saja lah. Ciga share. Kongsi di grup. Oke, itu saja hari ini. Sekian dan terima kasih. Ciga mohon maaf atas kelemahan dan apa-apa saja masalah yang berlaku pada hari ini. Dan teruskan belajar dan semoga berjaya lah kepada semua yang hadir pada hari ini. Ciga yakin kamu semua hebat sebab kamu sentiasa mencari masa untuk belajar. Terutamanya ini sekarang waktu petang mungkin ada yang tidur dan kamu di sini setia untuk belajar. Jadi Ciga doakan semoga semua akan berjaya dengan cemerlang lah dalam apa saja yang kamu lakukan, terutamanya dalam bahasa Melayu lah, dalam subjek bahasa Melayu. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih yang hadir. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Jori dan Cikgu Asnita. Saya mohon maaf atas kelemahan yang ada sepanjang saya berkongsi topik pada hari ini.